Assalamualaikum semua. Okey, maaf ada masalah teknikal sekejap Okey. Saya okey yang ni. Tadi ada miscommunication sikit sebenarnya. Alright, kejap Okey, okey, Cikgu Budi dah masuk. Okey, Cikgu Ina, Cikgu Zuraida. I found a few restaurants near you. Okey, kemudian Cikgu Azlina, Cikgu Nur Hayati. Alright. Sekejap Okey, ada 17 lebih kurang. Okey, dah boleh nampak muka saya Okey, apa pertanyaan ataupun komen sebenarnya boleh letakkan di ruang live chat lah, macam Ustazah Perdiah. Okey. Cakap ni. Okey, Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Okey, so saya akan berinteraksi secara beginilah sebenarnya tadi ada miscommunication daripada segi apa ya tadi? Link yang saya bagi. Okey, link yang saya bagi tadi sebenarnya saya yang StreamYard tu saya minta kalau guru besar ada dia boleh join, so boleh sama-sama dengan saya present dan yang lain dengar lah. So dia akan live secara di YouTube. Okey. So hari ni insyaAllah tak lama sebenarnya kita punya perkongsian iaitu berkaitan dengan penggunaan sistem e-kehadiran lah. Okey, right. Sekejap Okey, Cikgu Tina kata semoga Allah permudahkan urusan kita semua. Okey, saya akan cuba sharekan macam mana kita nak sistem e-kehadiran yang kita gunakan daripada datang.my. Tapi sebelum tu mungkin kita kena jelaslah daripada segi backgroundnya. Okay, so kita ucapkan tahniah, terima kasih pada saudara Akif daripada Unit 10 yang bangunkan program ni secara percuma. Okay, tak ada bayaran pun dan kita tahu bahawa bila melibatkan data dia perlu melibatkan server. Okay. So semalam apa yang saya maklum, sebab saya join Facebook group datang.my, pengguna datang.my, group di Facebook. Setakat semalam seramai 1 juta pelajar didaftarkan. Okay. So apa yang saya nak cakap ini ialah sebenarnya daripada segi kemungkinan kita tak tahu besar mana server dia, sebab semalam dia migrate kepada server yang baru. Okay. So server yang baru, sebab dia melibatkan network. Okay, bila network ni dia macam jalan raya. Okay, bila macam jalan raya ni, kalau ramai pengguna maknanya dia ada traffic jam. Okay, bila traffic jam tu mungkin ada lambat sikit. Okay, tapi ini percuma. So kita tengok besok macam mana bila pelajar, especially bila pelajar sekolah menengah daripada form 1 sampai form 4 dah masuk, dan form 5, form 6 pun ada. So banyak sekolah yang menggunakan sistem yang sama. Kemudian sekolah-sekolah rendah pun saya tengok dalam Facebook pun very excited lah sebenarnya nak gunakan. Okay, daripada segi sistem memang mudah. Okay, so saya dah sediakan YouTube tutorial sebenarnya di dalam dalam YouTube channel SK Kota Dalam. Okay, so minta mohonlah cikgu-cikgu untuk untuk
Sekejap sebentar. Saya. Okey. Sorry ada gangguan. Okey, ada gangguan. Right. So apa yang perlu kita pengguna cikgu-cikgu perlu buat pertama ialah untuk muat turun aplikasi datang reader datang reader. So kalau gunakan Android, okey, Google Play, pergi kepada Google Play Store. Okey. Untuk pengguna Android, kalau pengguna iPhone ataupun iPad boleh pergi dekat App Store, iOS. Okey, ataupun kalau yang pakai Huawei boleh pergi ke App Gallery. Okey. So make sure datang reader tu ialah dia punya nama app tu. Kemudian developer dia, pembangun dia ialah Bayam B-A-Y-A-M. Okey, B-A-Y-A-M. Okey. So itu yang pertama, kena masukkan ataupun kena muat turun aplikasi datang reader. Okey. Kemudian yang kedua, saya dah bagikan kepada Cikgu Latifah senarai username dan juga password untuk setiap cikgu. Okey, untuk setiap cikgu. So, username ni, saya tak boleh customize. Okey, saya tak boleh customize. Contohnya Cikgu Anizah, contohnya lah, ataupun Cikgu Rum, saya tak boleh username tu sebagai nama Rosin contohnya dengan password yang ni. So dia auto generate, okey, oleh sistem. Jadi sistem dia setiap orang adalah. So bila saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okey. Right. So apa yang saya akan tunjukkan ialah okey, kod nampak. Okey. Right. So apa yang perlu okey, dah saya tunjuk demo sikitlah Okey. Ini ialah app yang cikgu akan nampak lah. Datang ni. Mobile Attendance Reader. Okay. So kena download. Kemudian perlu login. Okay. Reader username ni ada pada Cikgu Latifah. Okay. Dengan reader password. So yang ni yang saya tak boleh customize. So apa yang perlu kita buat ialah mungkin kena hafal ke kena tampal. Okay. So saya cuba login kejap lagi Saya cuba login saya punya reader username. Okay. So untuk username ni saya ikut senarai yang Puan Latifah okay, tak nampak Okay. Puan Latifah bagi okay, 5 username dia macam ni, dia punya default username sebenarnya 5460 dash reader 1, reader 2, reader 3 sampai reader 34. Okey. Reader 3 ialah Cikgu Farhan. Okey, Cikgu Farhan. 5460 dash reader 2 Puan Guru Besar dan sebagainya lah. Kemudian daripada segi passwordnya, okay, password dia yang tu berubah-ubah lah. Tapi password dia depan tu awal dia 5460 dash reader, kalau saya reader 1,
Reader 1, kemudian ada dash, ada sambungan lagi, ada 4 huruf atau 4 aksara lagi. Okey. So saya cuba masuk. Okey. So kalau ada pertanyaan dan sebagainya boleh maklumkan di ruang live chat tu Sekejap Okey, reader 1. So ni first time saya gunakan StreamYard ini untuk buat demo. Sebenarnya biasanya buat webinar je. Okey, sembang-sembang. Okey. So saya dah log in. So atas ni boleh nampak. Akan ada nama cikgu lah. Okey. Nama cikgu contohnya kalau cikgu Abu Kasim bin Idrus, okey, cikgu Irwan bin Aiman tu ada nama bawah atas tu. Untuk bawah dia ada nama sekolah SK Kota Dalam. Okey. Right. So mudah saja. Okey. Dan untuk setiap pelajar setakat ni saya dah siapkan tahun 4, 5 dan 6. Okey. Tahun 4, 5 dan 6. QR code-nya pun dah ada. Okey, pada Cikgu Latifah. Saya difahamkan itu saya bincang dengan Cikgu Latifah. Kita akan dia letak atas meja supaya tak hilang lah. Okey. So terpulang pada cikgu masing-masing lah. Okey, nak bagi pada pelajar pun boleh. Okey. Itu terpulang pada sekolah lah. Okey, apa yang perlu kita buat adalah pada pelajar tersebut, okey, kita nak, dia ada menu, 4 menu ni. Okey. Saya dekatkan sikit. Dia ada scan QR. Okey, dia ada scan QR, kemudian dia ada manual entry. Okey, contactless mode, logout. Okey. So saya terangkan satu-satu Okey, scan QR ni akan kita gunakan banyak kali lah. Okey, ni menu utama lah bagi saya. Manual entry ni kita gunakan kalaulah QR code yang kita sediakan tu rosak ataupun tidak boleh dibaca, kita gunakan manual entry. Okey. Contactless mode kita tak ada sebab dia tak ada reader yang ada mesin lah, satu alat tu yang kita boleh sambungkan ke phone kita. So pelajar cuma dia macam electronic card lah. Sentuh saja. So tak perlu scan. Okey, so kalau tak nak lupa password dan username jangan log out. Okey, jangan log out. So bila next time kita masuk, dia terus masuk kita punya account. Okey. So saya nak tunjuk demo lah. Okey, so kita ada scan QR. Okey, scan QR ni, QR dia macam ni lah lebih kurang. Ini simple je yang saya generate daripada sistem. Okey, so setiap pelajar, contohnya pelajar ni ialah pelajar 5 Ibnu Rushdi Nur Syaidatul Nisa ni. Okey, so dia ada QR dia. QR dia unik. Okey, bila kita scan hanyalah nama pelajar tu saja. Okey, so setiap pelajar ada QR code masing-masing. Alright. Okey, so daripada segi reader pula, katalah ada cikgu luar, sekolah luar lain yang sekolah lain lah. Okey, nampak QR yang sama ni. Okey, QR Nur Syaidatul ataupun pelajar kita yang smart sikit, dia download, okey, datang reader tadi, dia cuba scan ni, dia tak boleh scan sebab untuk SK Kota Dalam hanya orang yang saya assign dalam sistem yang boleh scan mana-mana. Okey, so contoh dia, okey, kita ada 34 orang yang boleh scan benda ni. Okey, reader ni, QR code ni jadi siapa-siapa boleh scan. Okey, contohnya waktu pertama lah. Okey, waktu pertama katalah cikgu siapa Cikgu Abu lah katakanlah. Cikgu Abu masuk kelas 5 Ibnu Rushdi. Okey. Dan scan lah. Okey. Untuk semua pelajar 5 Ibnu Rushdi. So tadi saya sebutkan tadi ada kemungkinan
okay, ada kemungkinan dia punya network jadi lambat sebab ramai yang cuba masuk pada awal pagi dan sebagainya. Itu expected sebab mana-mana sistem lah. Dia kalau peak hour contohnya, dia akan mungkin jadi lambat. Kita tak tahu keadaan server yang berapa besar server yang disediakan oleh pihak pembangun sistem iaitu Akif lah. Okay. So tu jelas. Kalau kurang jelas boleh tanya ataupun tuliskan dalam live chat tu Okay. So saya nak tadi tunjuk demo kita nak scan Okay, saya nak scan. So just klik pada scan QR. So secara automatik dia akan keluarkan lah. Okay. So dia ada kamera dia sendirilah dalam sistem dah ada. So Nur Hazimah binti Abdul Rahman. Okay. Okay. Dia jumpa yang ni tadi. Sepatutnya bila kita susun tu dia satu-satu lah. Yang sebab ni ada banyak. So dia detect. Yang pertama tadi Nur Hazimah binti Abdul Rahman ni pelajar 5 Ibnu Rushdi. So apa yang kita perlu buat ialah saya dimaklumkan suhu temperature akan diambil di pagar dan pelajar kena ingat. So pelajar tu akan maklumkan kepada kita. So kita akan masukkan dalam sistem 36.7 katakan. Kemudian kita confirm. Okay, just click confirm. So attendance verified. Nama pelajar tu dah termasuk dalam 5 Rushdi tadi. Masa kita scan tu bila, tarikh dan kemudian dia punya suhu tercatat. Okay, next student kita pergi pada next attendee. Okay, next attendee dia akan keluar balik macam ni. Okay. Kamera dia. So contohnya satu lagi ialah laju Siti Syahira Maisara binti Abdullah. Okay. Ini ialah dia punya QR. Okay. Sama juga kita masukkan dia punya suhu. Okay. Dan confirm. Right. Next attendee akan pergi kepada QR code balik. Okey, katalah pelajar yang bila kita scan next attendee tu, pelajar tu tak boleh, QR code tu tak boleh baca, kita pergi main menu. Okey, kita pergi main menu, dia patah balik kepada 4 menu tadi ni. Okey, so kita ada manual entry. So gunakan manual entry. Okey, manual entry ni dia perlukan student ID. So by default, okey, saya dah Okay, by default saya letak macam mana okay. Untuk manual untuk student ID ni senarai yang cikgu bagi tu kan 25 orang, 26 orang pelajar kan. Okay. Contohnya pelajar dalam 5 Ibnu Rushdi yang ni Okay. Okay. Ada berapa ni? Ada 9, 18, 20, 22, 24, 25 Ni ada 25 orang pelajar. Okey, sekejap saya lah Okey, so apa yang saya buat ialah saya tunjuk dekat sikit. Okey. Untuk pelajar ni, Siti Syahira Maisara ni, dia pelajar 5 Ibnu Rushdi. Okey, 5 Ibnu Rushdi. So by default saya letakkan setiap pelajar di bawah 5 Ibnu Rushdi ni, dia punya ID dia ialah 5IR. Okey, 5IR. Kemudian dia ada nombor belakang tu, ada 2 angka digit, 2 digit. Kalau pelajar tu dalam senarai pertama tu ialah pelajar pertama, so 5IR01. Okey, pelajar kedua 5IR02. Okey. So saya cadangkan kalau macam tu mungkin saya cuba nak edit QR code ni supaya ada ID dia tapi leceh lah, banyak sangat kan. Tak sempat nak buat. So boleh tulis dengan tangannya pun boleh, dengan pen. Letaklah dekat pelajar tu 5IR
kosong berapa. 05, 07, ikut senarai pelajar tu. Okey, so saya cuba tengok. Kita cuba tengok So saya akan masukkan 5 IR. Okey, dalam sistem saya huruf besar IR, tapi saya cuba kalau dia huruf kecil boleh tak? 5 IR 25. Siti Syahirah Maisara binti Abdullah. 5 Ibnu Rushdi. Okey. So saya letakkan dia punya temperature. Confirm. Okey, kalau next attendee pun sama juga. Ini ialah next attendee sebab tadi kita gunakan gunakan student ID. Okey. So dia minta juga ID. So kalau mungkin tersilap the next tu ialah pakai QR code, kita just go back lah. Okey. So manual entry tadi. Okey, kat atas ni ada back button, kita back. Okey. So saya cuba manual entry contohnya katalah nama pelajar, okey, pelajar tu hilang kad dia, contoh dia, ataupun terconteng, contohnya lah. Okey. So pelajar itu ialah tahun 6 daripada ilmu Ibnu Haldun, dan kita tahu daripada senarai nama pelajar itu berada pada kedudukan dalam senarai dia ialah pelajar yang ke-11. So 6 IK 11. Okey, so kita proceed. Nama pelajar itu ialah Nur Alisha binti Harun, 6 Ibnu Haldun, pelajar, okey, dan sebagainya lah. Okey, itu kaedah secara manual maknanya secara manual entry. So ada dua kaedah lah. Okey. Pertama ialah scan QR. Okey. Dan kita scan. Ataupun satu lagi ialah secara manual entry. Okey. Jelas cikgu-cikgu boleh dengar Alright. Okey, so saya nak tunjukkan pada cikgu apa yang berlaku sebenarnya. Okey, di peringkat sistem, ini ialah di peringkat sistem lah, itu daripada segi database. Okey, database ni tak semua orang boleh masuk lah. So saya akan bagikan password dan juga username untuk datang.my. Dia berbeza dengan kalau kita tengok dekat atas ni. Saya besarkan sikit skrin ni. Okey. Ini kita gunakan web browser lah Kita saya gunakan desktop. Okey. Kita pergi datang.my. Okey. Kemudian kita masukkan login name lah. Username dengan password, yang tu saya akan bagi pada Cikgu Latifah sahaja sebab dia yang boleh nampak lah. So apa yang dia boleh lihat ialah dashboard. Okey, tadi saya scan beberapa orang tadi. Okey. 3 kali scan sebenarnya, tapi sebenarnya orang yang sama, 2 orang yang sama, iaitu Siti Syahira tadi. Okey, jadi dia kira 2 sahaja. Okey. Dan total attendees ni sebab yang dah berdaftar sini tahun 4, tahun 5, tahun 6 kita ada 195. Jadi total attendance ialah 2 daripada 195. So secara automatik dia akan kirakanlah peratus. Kemudian today's average punya temperature untuk budak pun adalah, tapi itu tak berapa penting lah bagi saya. Mungkin yang Puan Latifah perlukan ialah daripada segi peratus. Tapi untuk besok 195 ni saya akan disablekan dulu yang pelajar tahun 4 lah. Okay, so besok ada tahun 5 dan tahun 6 saja. Minggu depan baru kita akan enablekan yang tahun 1 hingga tahun 6 lah semua. Okay. So
Ini yang admin yang saya dan juga Puan Latifah ataupun beberapa orang lagi terpulang, itu bergantung pada Puan Latifah lah, mungkin ada jawatan kuasa dan sebagainya. Kita ada report yang kita boleh buat, okey, daripada segi laporan kehadiran. Okey. So attendance report so kita boleh tengok dari segi yang ni saya dah scan saja. Okey. Yang ni okey. So dia akan ada macam ni lah. Lebih kurang hari ni 14.97 Okey. So yang ni tak ada scan lagi, dia tak ada lah. Maknanya pelajar ni tak datang lah kalau tak ada scan ni. Okey, tu contohlah. Okey. Kemudian so daripada segi group section ni pun kita boleh, section ini ialah pelajar yang kita dah daftarkan lah. Contohnya tadi ialah 5 Ibnu Rushdi Kita boleh lihat 5 Ibnu Rushdi. Okey, kita boleh generate. Okey. Kita tengok sini. Nama, okey, yang ni ialah tadi Nur Hazimah Abdul Rahman tadi. Dah tercatat lah 14 Julai 11.10. Okey. Dan dia ada nama, okey, saya dekat sikit. Dia nampak. Okey. Tarikhnya, masanya, suhunya, okey. Dan siapa reader dia. Okey, reader ni kalau dalam kes ni sebab pakai username saya tadi. Okey, nama saya lah. So nama saya ada sini. So dalam satu kelas yang sama, okey, 5 Ibnu Rushdi ni mungkin ada pelbagai reader lah mungkin kalau scan dalam di luar kelas, tapi kalau dalam kelas hanya seorang saja reader yang boleh yang keluar nama dia kat sini. Okey, kemudian pelajar kedua ni ialah tadi Siti Syahira Okey. So jumlahnya ada 25. So showing 1 to 25 of 25 entries. Okey. Maklumat ini boleh dimuat turun report-report ni boleh dimuat turun dalam format sama ada Excel, CSV ataupun PDF. So kalau bagi saya mudahnya muat turun Excel lah kalau nak buat proses terusnya, kalau kita nak nak buat something dengan data-data yang ada tu, mudahnya dengan Excel. Okey, so senarai yang cikgu bagi tu biasanya dia berdasarkan kepada the first part ialah pelajar lelaki semua. Katalah pelajar lelaki ada 10 orang. Pelajar keseluruhan pelajar tu ada 25 orang. Pelajar lelaki ada 10 orang. Okey, jadi amalan mungkin the first 10 tu ialah semua pelajar lelaki, senarai nama dia ikut abjad, mungkin Ahmad, kemudian Dolah, okey, A, D ikut abjad kan. Tapi dia lelaki saja. Kemudian the second part ada 15 orang tu ialah pelajar perempuan. Tapi dalam sistem dia pilih, okey, dia susun balik. Okey, Ahmad Zakwan ni contoh dia. Okey, saya dekat sikit dengan kamera saya. Ahmad Zakwan, okey, Aida ni adalah pelajar perempuan. Okey, Intan Nur Amira, Muhammad Fahrul, okey, dia ikut abjad. Okey, dia tak kira jantina. Okey, tapi yang kita masukkan sistem yang senarai yang kita ada itu dia ikut macam ni ikut ke ni 5IR 6. Oh, yang ni ikut yang ni ikut. Ada beberapa kelas yang saya nampak. Saya cuba tengok 6 Ibnu Haldun. Tak ada masalah sebenarnya cuma kalau kita susun ikut yang saya sebutkan tadi, lelaki dulu kemudian baru grup perempuan. Okey, ini pun sama. Sebab ada saya nampak lah. So nanti dia punya, apa yang kita nampak ialah nanti dia punya ID ni dia akan lari lah. Okey,
Mungkin contohnya katalah dalam senarai itu yang diberikan kepada saya tu Alisha ni walaupun dia A tapi dia berada di bawah sebab kita susunlah kita lelaki dulu, perempuan kemudian. Okey, itu contohnya. Okey, inilah contoh ID yang saya dah bekalkan, yang kita dah set untuk setiap pelajar. So 6 ialah tahun 6, IK ialah nama kelas tu Ibnu Haldun, kalau IR ialah Ibnu Rushdi kan. Kalau IS ialah Ibnu Sina. Kemudian saya bagi dia 01, 02, 03 sampailah berapa pelajar dalam kelas tu, mungkin 25. Yang ni berapa? 23. So 6 IK, 23. Okey. So ID ni penting untuk yang tadi, kalaulah QR code dia tak boleh baca, terconteng, kena air dan sebagainya. Okey. So ini report, tak semua orang lah boleh lihat sebab nanti dia confuse, ataupun sebab kat sini boleh tambah, saya boleh tambah kelas, saya boleh delete kelas, okey, saya boleh tambah reader dan sebagainya. Okey. So ini ialah dashboard untuk SK Kota Dalam. Okey, saya juga dah buat untuk PRA. Okey. So PRA SK Kota Dalam dengan yang SK Kota Dalam untuk pelajar tahun 1 hingga tahun 6 dia berbeza. Jadi untuk pelajar tahun 1 hingga 6 dia berbeza sistem dengan untuk PRA. Okey, berbeza macam mana? Okey, so saya switch place kat sini. Okey, saya ada dua sebab saya tanya guru besar dari segi kehadiran. Nanti untuk tahun 1 hingga tahun 6 tu satu set kehadiran yang perlu dihantar kepada PPD dan sebagainya, dan PRA pun ada satu set. Jadi dia tak boleh campur. So kalau saya campurkan 195 tadi dengan 44 dah jadi 200 lebih, tapi sebenarnya yang Cikgu Latifah nak perlu hantar ialah daripada pelajar tahun 1 hingga tahun 6 saja. Okey. So saya asingkan dia sebagai dua institusi berbeza, dua sekolah yang berbeza lah. Okey. Walaupun dia berada di tempat yang sama. Okey, faham Kalau tak faham boleh bagi tahu. Okey. So alright. So untuk PRA, okey, saya nak maklumkan sikit untuk Cikgu PRA. Okey, untuk PRA dia ada 44. Okey. Dan kehadiran dia akan dikira berdasarkan kepada 44 sahaja. Okey, itu satu. Kemudian dari segi readernya, okey. Tadi saya kata untuk reader tadi, reader 1 hingga reader 34, itu ialah untuk SK Kota Dalam. So untuk PRA pun akan ada juga dia punya QR code dia macam ni. Okey, saya tulis PRA murni, PRA didik kan. Okey. Tapi untuk reader yang boleh untuk scan untuk SK Kota Dalam ni, dia tak boleh baca untuk PRA. Okey. Sebab dia dah berbeza lokasi, berbeza tempat. Okey. So apa yang saya buat ialah, nanti saya akan bagi, saya belum bagi yang ni sebenarnya kepada Puan Latifah. Dari segi reader je, okey, saya dah siapkan ada beberapa reader. Contohnya ialah, ada 5 lah. PRA SKKD 1, PRA SKKD 2 sehingga PRA SKKD 5. So untuk setiap reader ni, dia ada berbeza username dengan password lah. Contohnya untuk PRA SKKD 1 ni dia punya reader username ialah 6973. Tadi ingat tak? Kalau untuk 5460 itu ialah untuk SK Kota Dalam. 6973 ialah untuk PRA SK Kota. So dia ada berbeza lah. So saya akan bagikan senarai username dan password ni kepada Puan Latifah untuk diberikan kepada Cikgu PRA lah. Okay. So kita tak nak confuse. Tu mungkin lah. Ni nama ni saya boleh edit lagi kalau tak nak pakai PRA SKKD 1, 2, 3, 4, 5 ni. Okay. So berbeza Tadi kalau saya pergi switch places, dashboard.
Saya pergi SK Kota Dalam. Saya nak cikgu-cikgu faham yang berkaitan dengan places ni. Ni ialah dua institusi yang berbeza, iaitu antara SK Kota Dalam dengan pra SK Kota Dalam. Jadi reader untuk SK Kota Dalam dia tak boleh baca untuk pra SK Kota Dalam kalau yang tadi pra SKKD. Maknanya kalau saya gunakan saya punya sekarang ni, gunakan akaun yang sama tadi, okey. Bila saya login untuk datang reader tadi, saya tak boleh scan untuk pra. Dia hanya assign untuk SK Kota Dalam. Okey. So saya boleh manage. So saya tengok reader kat sini. Sini ada 34 reader. Okey, ni reader dia lah. Okey, saya ikut senarai yang cikgu bagi. Cuba saya punya nama ada situ lah sebab saya pun nak tengok macam mana boleh digunakan. Okey, semua ada nama sini. Kemudian kalau kita mungkin Cikgu Budi lah okey. Cikgu Budi punya, ni dia punya username. Ini ialah dia punya password lah. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, itu saja sebenarnya penerangan. Okey, saya minta maaf ada atas technical lah. Alright. So kalau ada apa-apa pertanyaan, okey, boleh tanya di sini. Okey. Dan kita cuba jawab. Okey. Untuk makluman juga saya dah sediakan ada tutorial video yang saya dah upload ke channel YouTube SK Kota Dalam. Okey, jadi yang ni saya itu ada sebut dengan guru besar lah sebenarnya. Kita nak buat channel YouTube SK Kota Dalam supaya apa saja bahan-bahan PDPC yang dirakam dan tanya dalam bentuk video tu kita boleh kongsikan, kita boleh masukkan dia sebagai satu sumber pembelajaran untuk anak-anak kita lah. Okay. So saya tak perlu kalau yang berminat sebab password semua ada pada saya. Okay. So nanti boleh maklumkan kepada saya kalau nak buat training, macam mana nak upload, macam mana nak buat recording, macam mana nak buat editing dan sebagainya, tu pun kita boleh mungkin yang berminat lah. Okay. So dalam tu ada tutorial, saya rasa 2 video tutorial berkaitan dengan macam mana nak gunakan datang reader tadi tu. Okay. Satu juga manual yang dalam bentuk printed saya dah sediakan dan saya dah bagi pada guru besar tak silap. Nanti saya tengok check balik. Kalau tak ada saya akan bagi pada Puan Latifah. 3 muka surat. Okay, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Okay, sampailah. Tak banyak. Dalam 10 step je yang saya tunjukkan tadi sebenarnya. Okay, so mungkin kalau yang tak dapat join pada pagi ni, mudah saja boleh pergi kepada channel YouTube tadi. Okay. Dan dia akan berada di situ. Maknanya ini adalah secara live, kemudian dirakam secara okay. Okay, yes. Okay, ada soalan Puan Anizah, okay, maaf Cik Zainal, betulkan saya kalau salah, semua guru boleh scan setiap murid SKKD kecuali kelas pra, betul? Okay, betul lah macam tu lah sebenarnya. Maknanya yang 34 yang saya dah bagi pada Puan Latifah tu, okay, senarai tu, yang gunakan 5460, tak silap saya 5460, depan dia 5460, okay. Itu hanyalah untuk pelajar tahun 1 hingga pelajar tahun 6. Siapa-siapa yang ada username 5460 tu dengan password dia 5460, reader 1 ke reader 5 ke reader 10 ke, dia boleh scan mana-mana pelajar daripada tahun 1 hingga tahun 4. Tahun 6. Tahun 6. Okey.
Untuk pra, saya akan bagi senarai password tapi saya tak buat banyak lah. Saya buat 5 username dengan password je. Pra SKKD 1 sampai pra SKKD 5, tapi dia punya belakang tu dia punya tadi 5460 tu pun dah tukar lah. Jadi kalau nak bagi semua balik pun boleh juga untuk semua cikgu. Boleh scan pelajar pra, tapi dia akan dapat 2, maknanya satu dia jadi confused nanti. Takut confused. Okay. Katalah dia nak scan pelajar tahun 1 hingga tahun 6, dia perlu login kepada 5460. Kemudian ada pula pelajar, dia nak scan pelajar pra, dia kena log out yang tu, masuk pula username untuk reader untuk pra. Okay. Jelas Puan Aniza? Okay, kalau ada apa-apa soalan? Okay, so sekali lagi kalau yang tak jelas, okay, tadi demonstrasi saya tak jelas mungkin sebab saya gunakan kamera yang lain, okay, tak ada depan mata. Okay, ada satu video tutorial, 2 video tutorial sebenarnya. Yang satu tu 7 minit, 7 minit tu yang lebih clear lah sebenarnya, 2 minit tu pendek. Okay, daripada mula muat turun, download aplikasi datang reader tu, sampailah ke kita boleh scan. Okay, right. Okay, so itu sahaja perkongsian. Sekali lagi saya maklumkan bahawa kita jangkakan, saya jangkakan kepada sistem ni sebab satu dia melibatkan kepada internet. Okay, satu lagi dari segi berapa ramai at one time orang cuba masuk ke dalam server yang sama. So, ada kemungkinan berlakunya kesesakan dan kelewatan. Itu expected lah. Tapi saya dimaklumkan semalam, semalam pihak Akif, nama pelajar tu Akif, pelajar tahun 3 unit 10. Okay, mereka dah upgrade server mereka kepada yang lebih besar lah. Okay, so bagi saya Akif ni very good person lah. Dia punya team pun sekarang ni memang kita free, dia kata free selamanya, kecuali kalau kita nak beli alat yang lebih canggih lah macam Bluetooth, suhu, bila scan suhu dia terus masuk dalam sistem dan sebagainya tu, itu saja yang dia akan charge. Okay, dan penambahbaikan untuk yang akan datang ni, kalau kita scan, kita masukkan maklumat pelajar tu, suhu dan sebagainya. Okay, kita boleh hantar SMS kepada ibu bapa, tapi yang tu berbayar lah. Okay. Satu yang saya nampak ialah kalau tak perlu lagi suhu, bacaan suhu the next time ni, kita boleh disablekan suhu tu, so dia boleh untuk kehadiran saja. Okay, yes, Cikgu Budi kata kelas untuk guna channel untuk aktiviti SKKD. Okay, ini saya cuba dapatkan lah. Kita ada 30 lebih guru, mungkin tak semua yang berminat. Tapi yang berminat, kita boleh buat satu small group untuk kita gerakkan YouTube channel kita. Okay, untuk PDPC, untuk aktiviti dan sebagainya lah. Okay, so itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih banyak-banyak. Maaf atas technical problem mungkin dan miscommunication yang berlaku lah. Okay, so tu pun saya pun sedang belajar sebenarnya apa masalah-masalah berkaitan dengan StreamYard ni. So untuk makluman, StreamYard ni ialah satu percuma lah. Okay, yang kita boleh buat live secara live, okay, di YouTube ataupun di Facebook. Okay, so yang ni kita gunakan YouTube
SKKD Channel. Okey, itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah besok kita doakan semuanya berjalan lancar. Pelajar-pelajar tahun 5, tahun 6 akan masuk ke sekolah. Okey, terima kasih semua cikgu. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.